Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر ابن عبد المطلب الإندونيسي رحمه الله وإلى شيخنا توان guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi وكياي Haji Abdul Rahim bin Jamaluddin Jahari Al-Banjari Al-Makki hafizahullah وإلى شيخنا شيخ أبي علي أحمد فهمي زمزم البنجري الندوي المالكي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita berada di bulan Rajab, kabilah Mudar, antara kabilah Arab yang sangat memuliakan bulan Rajab, sehingga Nabi menyebutkan Rajabu Mudar. Rajab itu milik orang Mudar, sebab mereka sangat memuliakan bulan Rajab. Tolong kitab diangkat dulu, Tuan Haji. Tolong kitab, jangan diletak di lantai ni. Bulan ini istimewa. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali ada menyebutkan orang saleh dia sakit, lalu dia berdoa, ya Allah, kalau sakit ini boleh bawa pada kematian, maka matikan saya pada bulan Rajab. Memang beliau sakit tenat. Lalu ditanya orang, pelik doa kamu ni, kenapa mohon sedemikian? Lalu kata beliau, sami'tu atharan yaqul, aku mendengar athar ini daripada sahabi atau tabi'in yang menyebutkan man mata fi Rajab
siapa yang meninggal pada bulan Rajab, khuffifa anhu, diringankan azabnya. Ma qadarallah, dia pun meninggal pada bulan Rajab. Bulan ini bulan 3 adik-beradik. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Ramadan ini sayyidus syuhur, ketua pada seluruh bulan, sultan, raja. Kalau tuanku sultan umpamanya nak datang ke masjid Kota Damansara ni, tak terus beliau hadir. Seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum, baginda akan hantarkan wakil untuk bincang dengan AJK Masjid, dengan Tuan Nazir kita, Dr. Mustafa, bagaimana persediaan masjid, mikrofonnya, jamuannya, tandasnya, aircon, kipas, everything, supaya nanti kalau Tuanku Sultan datang, semua get ready. Jadi wakil sultan tadi tu ketika dihantar ke masjid, wajib kita hormati seperti mana menghormati sultan, sebab itu wakil sultan. Begitulah kata ulama, Allah muqaddimahkan bulan Ramadan itu dengan dihantar bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban sebagai wakil kepada Ramadan untuk kita buat persediaan. Sebagaimana kita menghormati, mengagungkan bulan Ramadan, sama wakil ini bulan Rajab dan Sya'ban ini hendaklah kita hormati juga. Itulah sebabnya Nabi bila masuk satu hilal bulan Rajab, baginda doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Minta sampai ke bulan Ramadan, sebab bulan ini istimewa, bulan Ramadan ini. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fariidatan fi ma siwah. Siapa yang buat satu amalan sunat di bulan Ramadan sama dengan satu yang wajib. Bulan Ramadan nanti kalau kita solat katalah ba'diyah maghrib, itu sama dengan fardu maghrib. Wa man adda fihi bi fariidatin kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan satu yang fardu, itu sama dengan 70 fardu. Contoh di bulan Ramadan tadi kita solat maghrib, maka pahalanya 70 maghrib umpamanya di bulan lain. Itu kalau kita lakukan di Masjid Kota Damansara. Kalau dilakukan di Al-Masjidil Haram, waktu biasa pun dah 100,000. Ramadan darab lagi. Itu. Jadi kenapa Nabi doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban? Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Apa rahsianya itu? Ia ada kaitan dengan doa Nabi di awal pagi. Nabi pernah berdoa di awal pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah. Sama, Nabi guna perkataan berkatilah umatku di awal paginya. Umat yang termasuk dalam doa Nabi ini, dia bangkit sebelum subuh, bersedia untuk solat subuh, lalu dia solat subuh berjamaah, dan dia mengisikan masanya selepas subuh itu dengan amalan kebaikan, baca Quran, zikir, wirid dan sebagainya. Orang ini termasuk dalam doa Nabi. Setiap hari
Nabi doa sekali je tapi valid sampai hari kiamat. Setiap pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umatku di awal pagi mereka. Perkataan yang sama Nabi gunakan untuk Rajab dan Sya'ban. Ya Allah berkatilah, sama dengan doa pagi tadi itu. Berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, kata ulama. Apa correlationnya, apa hubungan antara kedua ini? Kata ulama, ada perkataan berkatilah. Apa maksud barakah? Barakah sedikit tetapi manfaatnya banyak. Maksudnya, ya Allah, jadilah kami orang yang boleh gunakan masa, waktu, keadaan, ruang yang ada di bulan Rajab dan Sya'ban ini pulun buat amal. Itu maksudnya. Sehingga sangat barakah masa orang itu. Sama 24 jam dengan orang lain, tapi dia boleh khatam satu juzuk Al-Quran setiap hari. Sama 24 jam. Dia boleh khatam, katanya umpamanya salawat, katalah 5,000 kali. Qul huwallahu ahad 200 kali. Ini namanya barakah. Sama waktu sama, tetapi keberkatan waktu itu berbeza. Sebab itu kita minta, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, supaya nanti, kata ulama, siapa yang bersungguh ihtimam, mengambil berat dengan bulan Rajab, Allah akan muliakan dia nanti dengan bulan Sya'ban. Ada kelebihan. Siapa yang muliakan, agungkan bulan Sya'ban dan Rajab, Allah akan muliakan nanti dia pada bulan Ramadan. Tak mustahil dia dianugerahkan Allah dengan Lailatul Qadar. Sebab dia bersungguh. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh, dia dapat. Kata ulama, bulan Rajab itu kelebihannya ada pada 10 yang awal, 1 sampai 10. Malam ni kita 8 malam ni. Ada 2 hari lagi. Kalau berpuasa lebih elok. Nah, kalau tidak, buat amal-amal yang lain. Bulan Sya'ban, fadilat kemuliaannya tertumpu pada 10 pertengahan. Sebab itu ada malam nisfu Sya'ban, yang itu kita cerita nanti di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan, keutamaannya itu tertumpu pada 10 yang akhir. Sebab itu ada Lailatul Qadar. Kalau Rajab, fadilatnya tertumpu pada 10 yang awal, 1 sampai 10. Satu malam 1 Rajab, maksudnya esok 1 Rajab malam tu, itu antara 5 malam yang Allah makbulkan doa. Kalau dah terlepas tahun ni, tuan-tuan simpan ni yang saya sebut ni. Imam Syafi'i sebut qad balaghana, telah sampai pada kami anna, sesungguhnya doa yustajabu fi 5 layalin, telah sampai pada kami doa itu mustajab pada 5 malam. Antaranya fi awwali lailatin min Rajab, pada awal bulan Rajab. Ni kalau dah terlepas ni, tahun depan jangan tinggal. Nah, malam 2 hari raya, Aidil Adha, Aidil Fitri. Tapi kita akan dapat jumpa setiap minggu makbul doa ni. Bila mengaji? Malam Jumaat, malam esok. Esok kan hari Khamis, malam itu. Maksudnya malam esok lah. Tu doa mustajab tu. Bila doanya tu mustajab? Daripada maghrib sampai sebelum subuh. Sebab itu yang dikatakan malam. Di ketika lain, para ulama mengatakan bulan Rajab bulan bercucuk tanam. Bulan Sya'ban bulan menyirami tanaman. Bulan Ramadan memetik hasil mahsul daripada tanaman tadi.
Bulan Rajab, bulan bercucuk tanam. Orang nak bercucuk tanam, orang yang bijak, tidak terus ambil benih ataupun pokok, pacak tempat yang dia nak tanam begitu saja. Tidak. Seharusnya dibersihkan dulu tanah tadi tu, batas tadi tu, kebun tadi. Jangan ada rumput rampai, lalang, jangan ada batu, kayu, plastik, kaca. Sebab dia nanti membantutkan pertumbuhan pokok. Dibersihkan dulu tu, digembur dulu tanahnya tu, baru ditanam. Bersihkan dulu. Ini isyarat kita nak pulun buat amal ni di bulan Ramadan. Bersihkan diri kita di bulan Rajab ini daripada dosa, kesalahan, ghaflah, lain-lain. Bagaimana caranya nak bersihkan diri dengan dosa? Dua. Satu, bertaubat. Yang kedua, beristighfar. Taubat mesti lengkapkan 3 rukun. S T A. S, sesal, menyesal atas maksiat, kesalahan yang dilakukan, dosa. 2, T, tinggalkan. Jangan menyesal saja, tinggalkan kesalahan, dosa, maksiat tadi itu. Dan A, azam, strong determination. Jangan buat lagi. Tu 3 tu. Kalau ada 3 tu, terbuat lagi, diampunkan dosa oleh Allah. Tapi kalau tak cukup 3 ni, tak, itu tak namanya taubat. 4, kalau ada dosa, kesalahan yang berkaitan dengan kefarduan pada Allah, umpama meninggalkan solat fardu, qada. 5, kalau ada kaitan dengan manusia, pulangkan barang yang diambil itu, bayarkan dulu hutang yang dihutangi itu. Jadi 5 perkara ini untuk lengkapkan taubat. Istighfar, apapun beristighfar silakan. Ulama kata ada satu istighfar yang khusus di bulan Ramadan. Pagi dan petang dengan mengangkat tangan sebegini, membaca 70 kali, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Sebahagian kitab tak sebut Allahumma ghafirli, terus Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosaku, warhamni, rahmati diriku, wa tub alayya 70 kali. Pagi 70, petang 70. Kalau tak dan malam. Nah, tapi lengkapkan 140 kali istighfar Rajab tadi dengan mengangkat kedua tangan sebegini. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya 140 kali. Itu istighfar. Sebab itu kata ulama, bulan Rajab banyakkan istighfar. Bulan lain istighfar juga. Nah, tapi bulan Rajab lebih lagi. Syaban, pokok yang ditanam tadi itu di bulan Rajab, ini bahasa kiasan saya sebut ni. Jangan dibiarkan begitu saja. Bajai dia, sirami dia, menyiram dengan air. Air itu sifatnya sejuk. Amalan yang sifatnya sejuk, salawat. Kalau Rajab banyak beristighfar, Syaban banyak salawat. Tambah lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kata ulama diturunkan pada bulan Syaban. Banyak bersalawat. Bulan Ramadan, pokok yang ditanam tadi pada bulan Rajab disirami, dijaga, dibajai pada bulan Syaban, eloklah pokok tu. Maka ketika bulan Ramadan, ia membesar dengan baik, lalu mengeluarkan hasil. Petik sajalah bila ada buahnya. Sayur bila dah segar, ambil cabut sajalah. Amalan yang sangat mudah. Semudah memetik buah di pokok dan mencabut sayur dekat batasannya, membaca Al-Quran sangat mudah dapat pahala.
Baca Al-Quran sangat mudah dapat pahala. Hadis Nabi tanya dengan para sahabat, ayuhibbu ahadukum ayyarji'a ila ahlihi fawajada, apakah mahu sebahagian daripada kamu balik ke rumahnya, lalu dia tengok di rumahnya ada 3 ekor unta yang gemuk dan besar dan bunting. Unta mahal, besar dan gemuk. Bunting maksudnya kalau seekor jadi 2. Mahukah kamu balik ke rumah nanti ada unta besar, gemuk dan bunting? Mau tak 3 ekor? Mau. Kata sahabat, qulna na'am. Kata Sayyidina Abu Hurairah dan sahabat, na'am, siapa tak mau ya Rasulullah. Kenapa disebut unta? Dulu zaman sahabat, kalau ada orang di rumahnya ada unta, itu tanda dia mewah. Maksudnya dia punyai stable lah ekonominya. Mau ya Rasulullah? Nabi mengatakan, seseorang daripada kamu yang membaca 3 ayat dalam solat, dalam sembahyang dia baca 3 ayat, khairun lahu, itu lebih baik baginya daripada 3 ekor unta yang gemuk dan besar dan bunting. Kalau 4, lebih baik daripada 4 ekor dan yang bunting. Kalau 5, lebih baik daripada 5 ekor unta yang besar dan bunting. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan semua, mudah-mudahan termasuk saya lah, kita semua ni saudagar unta kita ni. Kenapa? Fatihah itu kan wajib kita baca dalam solat. Tu berapa ayat tu? 7. Bermakna 7 ekor unta yang besar dan bunting. Maksudnya 14. Sebab 7 ekor unta, bunting kan anaknya seekor, katalah seekor dalam tu. 14. Satu rakaat itu seolah-olah kita memiliki 14 ekor unta yang gemuk dan besar dan bunting. Itu baru rakaat pertama. Kedua, ketiga, itu. Ni hadis ni. Hadis ni sahih ni hadis ni. Karena itu hadirin, kita banyakkan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Sekarang pun kita banyakkan baca Quran, sebab supaya jadi syafaat pada kita di hari akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 107, kitab Qalbun Salim. Tanbih, jaga-jaga maksudnya. Zina yang paling buruk dan paling keji. Zina yang paling buruk dan paling keji ialah berzina dengan emak, naudzubillah min dzalik, anak, adik-beradik atau mahramnya sendiri. Ya Allah, kita pun tak tergambar. Ni tulisan alim ulama ni, saya cuma nukilkan saja. Zina itu memang terkutuk, tapi lebih terkutuk kalau dengan mak sendiri. La ilaha illallah. Anak, adik-beradik dan mahram sendiri. La ilaha illallah. Tak tergambar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takut saya baca, man waqa'a ala dhati mahramin faqtuluh. Sesiapa yang berzina dengan mahramnya, apa dia mahram dia? Mak, nenek ke atas, anak perempuan, cucu, cicit ke bawah. Demikian ibu saudara perempuan, adik-beradik, kakak ataupun adik. Ini namanya mahram, bukan muhrim ni. Kalau muhrim tu orang yang pakai pakaian ihram. Ni mahram, muabbad selama-lamanya. Maka bunuhlah dia. Riwayat Imam Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Hukuman orang yang berzina, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Kenapa dalam bab zina ayat Quran mendahulukan perempuan, tapi kalau dalam bab mencuri Allah dahulukan lelaki? Dalam ayat ini az-zaniyatu waz-zani, orang perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Ayat yang lain tentang mencuri Allah dahulukan as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dengan pencuri perempuan. Takdim dengan takhir dalam Al-Quran tu ada rahsianya, bukan sebarang. Takdim dengan takhir ada rahsianya. Contoh, kalau dalam grammar bahasa Arab kita baca na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, begitu. Na'budu, kami menyembah, iyyaka, engkau ya Allah, wa nasta'inu iyyaka, dan kami mohon pertolongan denganmu ya Allah. Tapi tidak, yang kita baca bukan begitu. Yang kita baca iyyaka na'bud, hanya padamu. Itu maf'ul, itu object. Dia sepatutnya subject, predicate, dan objek di belakang tu. Ini objek di hadapan. Iyyaka, hanya padamu, na'bud, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya padamu, nasta'in, kami mohon pertolongan. Itu ada rahsianya. Rahsianya ialah kalau kita baca na'budu iyyaka, kami menyembahmu, ada kemungkinan juga menyembah yang lain. Nasta'inu iyyaka, dan kami mohon pertolongan padamu, ada kemungkinan juga mohon pertolongan pada yang lain. Sebab itu tidak. Al-Quran kata tak, to be precise, iyyaka, hanya padamu sahaja, na'bud, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya padamu, no others, nasta'in, kami mohon pertolongan. Itu rahsianya. Sama, ini pun sama, tapi tak sama konteks lah. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Sebab zina itu selalunya dimulakan, maaf, oleh perempuan. Sebab perempuan itu, maaf, jadi tempat syahwat. Kadang-kadang dia menutup elok dah, daripada hujung rambut ke hujung kaki, elok dah, menutup aurat, dia bertudung, niqab. Tapi mungkin dia orang yang cantik, mungkin orangnya jelita, ada juga mata-mata melihatnya walaupun tutup elok. Ini kan pula kalau terbuka. Sebab perempuan selalu jadi sebab ke arah syahwat itu. Tapi kalau perkara mencuri, Allah dahulukan lelaki. As-sariqu was-sariqatu, orang lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Kenapa? Yang mencuri selalunya orang lelaki, selalunya. Tapi orang perempuan boleh tahan. Kan mengaji dalam YouTube tu, ada juga saya tengok tengah orang sujud, jaga-jaga mak ajah ke ajah di belakang, tengah sujud. Ada orang sama, ada perempuan juga, dia pakai telekung juga pun. Orang sujud, dia pun sujud, tapi dia angkat awai. Apa dia buat? 3-4 beg dalam tangan dia. Jaga-jaga mak ajah, insyaAllah kat sini aman, insyaAllah selamat. Tapi beg tu jaga-jaga sikit. Sebab ada dalam YouTube tu, ada orang bagi kat saya tengok, Masya Allah, berani betul kan. Dalam masjid boleh buat macam tu, macam mana tempat lain tu? Baik, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada keduanya 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam melakukan agama, menjalankan agama Allah. Sebat tadi, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman siksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan daripada orang yang beriman. Kalau di Saudi ini nampak hukum ini. Kenapa? Sebab bahaya zina itu, na'udzubillah, melibatkan keturunan. Hukuman sebatan sebanyak 100 kali ini adalah untuk lelaki dan perempuan yang berzina yang belum berkahwin, ghair muhsan,
bagi yang telah beristeri atau bersuami atau pernah berkahwin yang dipanggil muhsan, kedua-duanya direjam dengan batu sehingga mati. Mengerikan, supaya jangan orang buat. Tapi bukan senang. Bukan senang berzina aja terus hukum itu, tidak. Dia kena, maaf cerita benda ni jarang dibuat, disebut orang. Mesti pin itu betul-betul masuk ke dalam tudung pin itu. 4 orang saksi melihat. Kalau setakat CCTV belum lagi, mesti dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana pin tu masuk ke dalam tudung pin itu. Melihat betul-betul. Katalah ada 4 orang melihat betul-betul, tetapi ada seorang tu dia macam tarik diri, lalu dia ubah penyaksiannya, tak, saya tak lihat, saya lihat sipi-sipi je. Tak boleh kena hukum hudud, tak boleh kena ini rejam tadi itu pun sebab. Macam mana? Ta'zir. Apa dia ta'zir? Selain daripada hukum hudud lah. Kalau tadi dia kena sebat 100 kali, kata hakim, ada 4 tadi sepatutnya, seorang dah tarik diri, walaupun memang betul-betul dia lihat, tapi entah lagu mana dia tarik diri, kata hakim patut kena sebat 100 kali, tapi dia telah berubah kepada hukum ta'zir. Ikut kebijaksanaan hakim putuskan sebat 80 kali. Itu. Dia ada proses, dia bukan senang. Sebab itu ada hikmah kalau dijalankan hukum hakam sebegini. Tanbih. Allah, pelik-pelik tajuk malam ni haram memasukkan, Allahu Akbar. Saya nak baca pun jadi berat dia buatnya. Kalau tak baca bila nak habis ni. Haram memasukkan, kemaluan ke dalam dubur, sama ada terhadap orang yang halal isteri, tak boleh walaupun dengan isteri, ataupun kepada orang yang tidak halal lagi haram. Kita baca ya, ia disebut sebagai liwat, dan orang yang melakukannya adalah terlaknat, jauh daripada rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun. Nabi kalau ulang tu, itu maksudnya tegas, terlaknat. Man amila amala qaumi lutin mal'un. 4 kali Nabi ulang, terlaknat kepada sesiapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Terlaknat orang itu. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Tak tergambar kita benda ni. Tapi ulama bila tulis termasuk hadis, mesti ada yang berlaku ni. Kalau tidak di negara kita, di negara orang lain. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man ata mar'atahu fi duburiha. Allah, terlaknat kepada sesiapa yang menggauli isterinya. Halal, isteri halal, tapi melalui duburnya haram hukum. Walaupun halal isterinya, tapi perbuatan itu tidak dilakukan oleh orang yang waras. Walhal ada yang benar yang dibenarkan oleh syarak. Kenapa ke situ perginya? Tanda kemusnahan umat dan dekatnya kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah, la tafna hadhihi al-ummah hatta yaquma ar-rajulu ila al-mar'ati fayaftarishaha fi at-tariq. La ilaha illallah. Tidak akan hancur umat ini sehinggalah lelaki datang kepada perempuan, lalu dia menggaulinya, maksudnya menzinainya di jalan. Allah, di Malaysia insya-Allah tak ada lagi ni. Di negara barat tak tahulah saya. Fayakunu khiyaruhum yawma idin man yaqulu law waraitaha wara'a hadzal ha'id. Orang yang paling baik antara mereka ketika itu, ni teruk sangat dah iman ni,
ialah orang yang berkata lebih baik sekiranya kamu menutupinya di belakang tembok ini daripada melakukannya secara terang-terangan begini. Ya Allah, kalau orang iman yang kuat, dipukulnya orang itu ataupun dia dilerainya perbuatan itu, apa ni? Ini perbuatan bukan manusianya, hayawan. Sepatutnya begitu. Tapi kerana lemahnya iman orang ketika itu, maaf, ada 2 orang buat benda tu, zina tu di jalan raya. Dia pun kata, eloklah hampa, janganlah buat tang ni, buatlah tepi sikit ke, dekat tembok ke. Bukan larang, tapi nak abang tepi sikit tak apa ni, menghalang orang di jalan, teruknya. Tapi orang yang kata begitu itulah orang yang paling baik zaman itu. InsyaAllah zaman ni tak berlaku lagi, insyaAllah ya. Di Malaysia kita ni, ya Allah. Itulah nanti akan berlaku kiamat, apabila keimanan sudah senipis kulit bawah. Inilah dia. Masya Allah, tabarakallah. Jaga-jaga tu, minta jauh ya. Mudah-mudahan kalau zaman kita ni selamat, minta ya Allah zaman anak kita pun selamat, zaman cucu kita pun selamat, zaman cicit kita pun selamat. Sebab itu hadirin, di akhir zaman ni berlaku ni, akhir zaman ni. Belum lagi dengan kemuncaknya nanti, bila sudah masyarakat terbiasa dengan maksiat, Dajjal datang dan mengaku sebagai Tuhan. Okey, tak mengapa, bahayanya itu. Ya Allah. Jadi kita jagalah iman kita. Kaedah menjauhkan perbuatan zina. Kita rasa pelik baca sikit malam ni, sebab macam janggal sangat, tapi mungkin bagi setengah orang, na'udzubillah min dzalik. Macam ada orang di Yaman, dia tak tahu bohong tu apa, tak tahu. Ada tempat di Yaman terjaga lagi iman mereka, tak tahu, tak pandai bohong tu pun tak tahu apa maksud bohong. Masya Allah, mengaji. Ini seperti zaman sahabat. Kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ma kunna nakdzibu wa la na'riful kadhiba. Kami tak pernah bohong, dan kami tak tahu bohong tu apa dia. Zaman itu. Kalau zaman akhir zaman, ya Allah, tu yang nanti itu kemuncak, bila sudah banyak sangat harta zina di tengah jalan. Itu kalau Dajjal datang mengatakan dia Tuhan, mungkin dikatakan ya kamulah Tuhanku. Tambah lagi dengan fitnah Dajjal. Jaga-jaga Dajjal ini di akhir zaman. Dajjal sudah ada sekarang di satu kepulauan, di mana wallahu alam, ada ulama kata dekat laut Mediterranean, laut tengah, tapi pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang agak kuat dekat laut Yaman. Sudah ada Dajjal ni manusia. Di zaman Nabi Sulaiman diikat Dajjal itu. Sekarang dia terbelenggu dengan rantai-rantai. Tangannya begini dirantai, kemudian pahanya didekatkan di dada, dirantai sampai sekarang. Dia akan keluar nanti apabila kebun kurma Baisan dekat Baitul Maqdis itu sudah tidak ada lagi buah kurmanya dan pokok, dan ini oleh orang. Dan apabila tasik Tabariyah dekat dalam kawasan Israel itu kering airnya. Kita sambung lepas ni, kita adzan dulu, saya sambung dalam pukul 9 kita berhenti insya-Allah.
Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan sampai pukul 9. Pukul 9 kita solat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah. Kaedah menjauhkan perbuatan zina. Pertama, memiliki ilmu agama. Seseorang hendaklah memiliki ilmu agama tentang zina. Dia hendaklah mempelajari dan mentadabburkan ayat serta hadis di samping nasihat para ulama tentang larangan yang sangat keras daripada syariat terhadap perbuatan zina, bahaya dan kesannya serta hukuman di dunia dan azab di akhirat jika melakukannya. Kita dah cerita bulan lepas ayat-ayat semua ni, hadis-hadis. Ayat dan hadis mengenainya telah banyak disebut dalam kitab ini. Dalam kitab kita ini dah banyak disebut. 2. Supaya terhindar daripada zina, menjaga pandangan. Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam pernah menasihatkan Sayyidina Ali supaya menjaga pandangannya. Sayyidina Ali ni orang yang sangat berilmu, dipercayai, sepupu Nabi dan menantu Nabi, kahwin dengan Sayyidatina Fatimah. Supaya menjaga pandangannya, Sayyidina Ali, Nabi nasihat jaga pandangan. Ni orang yang memang dijamin masuk syurga, Sayyidina Ali ni. Siapa yang sanggup tidur di tempat Nabi ketika peristiwa hijrah yang memang sangat bahaya sekali. Ketika itu Quraisy mereka pakat macam mana ya kita nak buat pada Muhammad ini. Kalau kita buang daerah, nanti daerah lain akan jadi penyokong kuat Nabi menyerang balik kita di Makkah. Kalau kita kurung dalam penjara, nanti akan ada pengikut-pengikutnya yang menuntut bela, runtuh habis penjara ini. Akhir mereka kata senang, apa? Bunuh.
bunuh Nabi. Tapi bunuh macam mana? Kalau dibunuh, nanti kaum Bani Abdul Muttalib dengan Bani Hashim akan revenge. Payah kita nanti. Last begini, apa? An nakhtar min kulli qabilatin syaban. Setiap kabilah, ni perancangan mereka pada Nabi ni, kita pilih seorang pemuda yang kuat, wa nu'ti kulla wahidin minhum sayfan sarima. Kita pilih daripada 12 kabilah ini seorang pemuda, dan setiap orang kita bagi pedang yang tajam. Fayatuna ilaihi, lalu mereka datang jumpa Nabi. Ini perancangan je ni, ini konspirasi namanya. Bila? Malam, di pintu rumah Nabi. Ketika Nabi keluar, fayadribunahu darbatan wahida, lalu semua pakat cincang Nabi ketika itu, lalu terpercik darah Nabi. Ini perancangan mereka ke setiap badan pemuda-pemuda kabilah ni. Maka kabilah Abdul Muttalib, Bani Hashim tak akan berani buat revenge. Akhirnya bayar diyah sahaja. Diyah maksudnya pampasan gitulah, berapa-berapa, tapi tak dibunuh orang yang membunuhnya. Itu perancangan mereka. Tuan-tuan, siapa yang tidur di tempat tidur Nabi malam tu? Kalau tidak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidur kat situ. Itu bahaya tu, boleh dibunuh tu. Tapi Sayyidina Ali dipercayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun begitu. Sayyidina Ali, Nabi pesan, ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nadharatan nadhrah, janganlah kamu ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah, kerana sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama tak salah jika kita lihat perempuan ajnabiyah. Umpamanya pada pandangan pertama tu tak sengaja, ya, tak apa. Dan bukanlah bagimu pandangan yang terakhir. Yang pertama tadi tak apalah, tak dosa. Tapi yang kedua, kalau kamu ikuti pandangan itu menjadi dosa padamu. Masya Allah. Daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil faj'ah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang melihat perempuan dengan pandangan secara tiba-tiba, tak sengaja. Faqala, lalu baginda menjawab, isrif basarak, palingkanlah pandanganmu, jangan tengok lagi. So apa tadi? Tempat fitnah tadi tu. Yang ketiga, jadi cara nak mengelakkan zina: satu, memiliki ilmu agama; dua, menjaga pandangan; tiga, menjauhi pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Jaga-jaga ya anak kita, hadirin. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaitan. Tidaklah seorang lelaki yang berdua-duaan dengan seorang perempuan di tempat yang remote, maksud tempat yang jauh, terpencil, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Kita rasa kuat kan, tapi yang ketiga tu dia bisik-bisik, dia goda dan sebagainya, bahaya. Itu yang ketiga. Keempat, menutup pintu atau jalan yang boleh membawa kepada zina. Dalam agama ia dipanggil dengan kaedah saddud dhara'i'. Sad, tutup, dhara'i', jalan. Ia bermaksud mana-mana pintu atau jalan atau cara yang boleh membawa kepada kerosakan, mafsadah, seperti zina, hendaklah ditutup atau dihalang, seperti yang telah disebutkan dalam kaedah 2 dan 3 sebelum ini. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Allah bukan larang jangan berzina, jangan hampiri zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat.
Ini ada 7 kat sini, kita khatamkan dulu. 5, kaum lelaki termasuk suami, bapa dan lain-lain memainkan peranan mendidik ahli keluarga dan masyarakat secara bersungguh-sungguh untuk menjauhi zina. Daripada Sayyidina Usamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan selepas peninggalanku satu fitnah ke atas lelaki, iaitu di tengah-tengah masyarakat, yang lebih berbahaya daripada fitnah perempuan. Hadis rawahul Bukhari, Muslim. Jangan jaga tu. Yang keenam, berkahwin untuk elak zina. Allah Azza wa Jalla berfirman, wankihul ayyama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Dan kahwinkanlah orang bujang dalam kalangan kamu. Orang bujang tu kahwinkan. Anak kalau dah layak kahwinkan dia. Dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu. Kalau kita ada hamba ni zaman dulu ni yang soleh, kahwinkan dia, lelaki dan perempuan, baik lelaki atau perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dengan asbab kahwin tadi tu, daripada limpah kurnianya, kerana Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Memang kahwin ni jalan rezeki. Tuan-tuan cuba flashback balik. Dulu bukan main, kita nak mula-mula dulu ya, bergaji kecil maybe, dan agak susah hidup. Tapi bila kahwin, kita pun hairan, macam-macam barang kat rumah tu. Kalau dengan gaji lah macam tak padan, macam-macam kat rumah, makanannya, furniturnya. Wah, Masya Allah, dari mana datang semua ni? Itu tadi berkat kahwin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan pemuda dengan sabda baginda, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Sesiapa dalam kalangan kamu yang sudah memiliki kemampuan, maka dia hendaklah berkahwin. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Kerana ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Orang yang kahwin insya-Allah pandangannya taklah liar sangat, dan boleh menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Dan sesiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa adalah perisai baginya. Satu riwayat yang lain, Nabi menyebutkan, inna syaitan yajri man ibni adam majrad dam. Syaitan masuk ke dalam badan manusia ni mengikut saluran darah. Fadayyiqu majarihahu bisiyam. Sempitkan jalan tu dengan puasa, supaya nafsu tak berkobar-kobar. Yang terakhir, berdoa kepada Allah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah yad'u wa yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur, azab api neraka, fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Ada dua orang yang disebut Masih. Satu Masih Ad-Dajjal, satu lagi Masih Isa, Nabi Isa. Ulama kata Masih itu berasal dari perkataan masaha yamsahu mashan, mengusap, menyapu. Kenapa Nabi Isa dipanggil Masih? Sebab beliau menyapu, memadamkan kebatilan. Tapi Dajjal dipanggil Masih sebab dia menyapu, memadamkan kebenaran. Sehingga slogan Dajjal, ana rabbukum, I'm your Lord, saya Tuhan kamu. Itu satu. Yang kedua, Masih berasal dari perkataan menyapu juga. Kenapa? Sebab Nabi Isa banyak berdakwah.
Nabi Isa banyak berdakwah, maksudnya banyak berjalan, seolah-olah dia menyapu jalan, maka banyaklah tempat dia pergi. Dajjal dipanggil Masih juga sebab Dajjal nanti akan keluar daripada satu kepulauan, kebanyakan ulama kata dekat Yaman, nanti akan diangkat pergi ke Khurasan dekat Iran, lalu bergabung pergi ke Isfahan, sebab di Isfahan ada 70,000 Yahudi yang bersedia menjadi tentera Dajjal sambil pakai toilasan. Barulah Dajjal berjalan di seluruh muka bumi ini dalam masa 40 hari. Hari pertama panjangnya seperti 1 tahun. Hari kedua panjangnya seperti 1 bulan. Hari ketiga panjangnya tu seperti 1 minggu. Hari keempat onwards itu seperti hari biasa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hari pertama Dajjal itu keluar panjangnya 1 tahun, seperti macam mana kami nak solat? Apakah cukup 5 waktu je? Nabi kata tak, kamu solat jangan ikut matahari tapi ikut waktu. Contoh, bila sudah solat maghrib, solat subuh pukul 6 contohnya, maka berlalu berapa jam untuk ke Zuhur? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 6 ke 7 jam. Masuk je jam yang ke-7 ataupun ke-6 terus Zuhur, walaupun matahari masih redup lagi. 3 jam selepas itu masuk Asar, solat Asar. 4 jam selepas, 3 jam lepas itu masuk Maghrib, solat Maghrib. Solat Isya walaupun belum malam. 1 tahun tidak ada malam. Hari pertama Dajjal datang ke dunia ini. Nanti ada ke lapangan kita akan cerita bab Dajjal ni hadirin. Hendaklah kita ajar anak-anak tentang Dajjal, sebab fitnah paling besar dalam dunia, sejarah kemanusiaan dan ketemadunan, tidak ada yang lebih besar dan bahaya daripada Dajjal ini tadi itu. Saya tutup dengan satu hadis. Ada satu fitnah, Dajjal ni fitnah dah, tapi satu fitnah daripada Dajjal lagi. Apa? Dajjal ni pergi ke mana-mana akan diiringi oleh 2 malaikat. Malaikat itu dalam bentuk manusia, seperti Nabi rupanya itu. Ketika Dajjal berjumpa di satu tempat, lalu Dajjal mengatakan, akulah Tuhan kamu, begini, begini, begini. Lalu kata malaikat yang berbentuk manusia tadi, berbentuk Nabi tadi di sebelah kanan, bohong kamu. Tapi sayangnya, ini fitnah, ketika dia sebut bohong, ramai manusia tak dengar perkataan bohong tadi itu. Lalu malaikat sebelah kiri mengiyakan perkataan malaikat sebelah kanan yang mengatakan Dajjal itu bohong. Lalu kata malaikat sebelah kiri, ya kamu benar. Sebenarnya beliau nak katakan yang benar itu malaikat, tapi perkataan itulah yang didengar oleh manusia. Lalu manusia rasa, malaikat pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Dajjal yang ia ini Tuhan. Lalu ramailah mengaku ia jadi Tuhan. Ini antara fitnah yang sangat besar di akhir zaman. Tidak ada kota, tidak ada tempat, melainkan Dajjal akan datang. Melainkan kecuali 2 tempat sahaja, iaitu Makkah dengan Al-Madinah. Tak berani dia masuk, sebab setiap penjuru kota 2 ini ada malaikat yang mengawal dengan pedang yang terhunus. Ini jaga-jaga kita hadirin, supaya kita terjaga daripada ini. Banyaklah kita doa supaya dihindari daripada fitnah-fitnah ini tadi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.